membuka majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sarafa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jindahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Yang mati pengurusi surau kita, Cik Mazin, suruhnya yang melihatkan semua sidang jemaah, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bersama untuk program Tazkirah Subuh. Tazkirah Subuh serta dengan kupasan daripada kitab ensiklopedia soal jawab agama, di mana kitab ini meliputi beberapa pembahasan aspek, terutama segi usul akidah, tasawuf, taharah, solat dan juga muamalat. Solat dan juga muamalat. Jadi sebelum kita masuk pada kitab soal jawab agama kita ini, terlebih dahulu kita baca satu hadis yang tajuknya jangan malu hadir ke majlis ilmu, yang mana hadis ini diterima daripada An Abi Raqidin Al-Laisi. An Abi Raqidin Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama Rasulullah SAW jalisun fil masjid is akbala salah satu nafarin fa akbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wafaqa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a ahaduhuma farhatan fil halaqah fajalasa wa jalasa al-akhar khalfahum wa amma salisu fazahaba mudbiran. Falamma fazaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbarikum anil nafaris salasa amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa amal akhar fastahya Allahu minhu wa amal akhara fa'arada Allah ta'ala anhu. Akhrajahu Bukhari wal Muslim wa Ahmad wa Tirmizi. Hadis ini diterima daripada Abu Raqidin Al-Laisi. Nama dia punya sanadnya, salah seorang sanadnya ialah Abi Raqidin Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tentang hadis ini lah. Membaca tentang hadis ini. Mic ni tak kuat. Mic ni tak kuat. Dalam. Dalam. Kalau buka luar kan suara saya keluar. Dia tarik suara. Dia suara kita tarik. Dia tarik suara kita tu keluar. Pakai dalam. Dia kalau bagus tu yang pakai letaknya tu.
Dia lama dia baru. Dia yang pakai kat sini pun ada. Banyak dah masjid-masjid surau dia pakai yang situ. Bentuk penceramah imam kan. Dia letak kat telinga tu lah. Mikrofon tu kan. Gitu. Baik. Jadi sebelum kita baca kitab soal jawab tu, kita ambil satu hadis lah. Di mana hadis ini semua daripada Abu Yaqid Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana beliau berkata ketika Nabi SAW sedang duduk bersama-sama para sahabat dalam satu majlis di dalam masjid tuan-tuan, tiba-tiba datang 3 orang lelaki. Tiba-tiba datang 3 orang iz aqbala salah satu nafarin fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang 2 orang terus masuk menyertai majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 orang laki-laki tuan-tuan datang. Kemudian 2 orang terus masuk menyertai majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar nasihat-nasihat dan juga tazkirah daripada baginda Rasulullah SAW. Orang yang pertama duduk lalu melihat ada tempat yang kosong di tengah-tengah halaqah ilmu, maka dia terus duduk di sana. Orang yang pertama tadi dia masuk, kemudian dia melihat ada tempat yang kosong dalam majlis itu, maka dia duduk mendengar majlis ataupun tazkirah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang kedua pula hanya duduk di bahagian belakang majlis. Yang kedua masuk tapi dia duduk kat belakang, kat corok lah kan. Mungkin disebabkan orang terlalu ramai, maka dia duduk dia pun mungkin masuk dan lewat, jadi duduk kat belakang sekali. Manakala orang ketiga, kerana dia melihat orang terlalu ramai, maka timbul rasa malu untuk masuk dalam majlis ilmu itu. Maka dia terus beredar ke tempat lain. Lelaki ketiga pula masuk, lelaki ketiga tak masuk. Dia hanya duduk di luar masjid. Kemudian dia tengok dalam masjid ataupun dalam surau tu ramai orang. Dia rasa malu lah. Masa malu nak join. Kan? Kerana dia rasakan diri dia ni nanti orang perhatikan dia. Dia tengok lelaki ni tak pernah nampak ni. Tak pernah nampak pun lelaki ni, hari ni pun nampak kan. Dia terasa orang pandang kat dia, orang perhatikan dia. Lalu dia pusing-pusing, lepas tu beredar pergilah. Tak jadi masuk dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengajar, lalu baginda bersabda, "Hendakkah aku beritahu kamu tentang 3 orang yang baru datang tadi?" Falamma fazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirikum ala nafaris salasah. Nak tak aku beritahu tentang 3 orang laki-laki tadi yang datang tadilah, ataupun 3 kelompok lah yang datang tadi. Laki-laki pertama dia masuk, duduk dalam majlis ilmu tu, cari tempat yang kosong. Lelaki yang kedua tu duduk di macam kat pintu je lah. Masuk tapi duduk kat pintu je. Lelaki yang ketiga mundar mandir dia keluar, dalah dia pergi beredar. Tak jadi masuk disebabkan oleh perasaan malu lah yang ada dalam diri dia. Maka selesai daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, "Ala ukhbirikum anin nafaris salasah." Nak tak aku beritahu kamu tentang 3 orang yang baru datang tadi. Di mana yang pertama, dia bersungguh-sungguh untuk nak cari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan tempat kepadanya. Lelaki pertama dia bersungguh-sungguh cari ilmu lah. Dia masuk, dia tengok je tempat kosong, mana-mana kosong tu dia masuk duduk kat situ. Jadi lelaki pertama ni dia ada sifat nak mendapatkan sesuatu ilmu lah, nak mendapatkan sesuatu kan, kerana dia tahu ilmu ni banyak kelebihannya, besar kelebihan dia. Ilmu ni boleh menghilangkan kejahilan yang ada pada diri dia, maka dia berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu. Malahan ada di kalangan kita ni bukan sahaja duduk dan dapatkan ilmu, malahan bawa pula buku catatan. Kita tengok sebuah orang kan, dia bawa buku catatan, tulis apa yang dia cakap oleh tu ustaz tu, dia tulis.
Kadang kita ni malas sikit lah. Ada yang kadang jadi malas nak bawa buku, nak bawa buku tulis, nak bawa pensel, pen dan sebagainya. Separuh orang kadang dia tahu dia punya ingatan tu kadang tak kuat. Kenapa? Bila dia keluarkan, dia balikkan, dia akan rasa habislah ilmu tu. Hilang tak ke mana dah. Bila dia balik ke rumah, tengok TV kan, lepas tu pergilah ke pasar tani, pergilah orang kata pergilah open house, rumah terbuka kan. Kita masih lagi dalam mood raya ni. Sampai ke rumah terbuka kan, berbual dengan kawan kan, makan pula orang kata nasi impit semua, sate, habis semua hilang. Apa yang kita belajar pagi tadi tu dah tak tahu. Kalau tanya pun dah tak ingat, ustaz, dah lupa kan. Jadi separuh daripada orang ni dia bawa buku catatan, dia tulislah. Dia tulis. Ada yang kadang-kadang tak tulis pun, tapi dia bawa buku ataupun kitab yang dibaca oleh tok guru atau ustaz ataupun ustazah tadi kan. Dia bawa lah, dia belilah buku tu. Kerana apa? Kerana dia ada jiwa dan semangat nak belajar. Jiwa dan semangat untuk belajar. Kerana ilmu ni sangat luas. Apalagi dalam ilmu agama ni sangat luas. Ilmu dunia pun luas. Ilmu pertukangan kan, ilmu engineering, bina jambatan, bina rumah dan sebagainya. Ilmu juga, tapi dalam konteks dunia. Dalam agama ni ilmu banyak, macam-macam ilmu kan. Naklah kita usahalah untuk mendapatkannya. Jadi kemudian lelaki yang kedua pula, dia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh. Maka Allah Ta'ala juga malu dengannya. Maksudnya tidak memberikan ilmu yang banyak pada dia. Yang kedua dia masuk, tapi duduk hanya kan dekat pintu. Orang duduk kat pintu ni kadang-kadang dia terlolap. Yang depan pun kadang boleh lolap, tuan-tuan. Apalagi kalau duduk kat belakang. Kan duduk kat belakang, lepas tu buka pula WhatsApp, lepas tu FB lah, macam-macam lah. Kan apa yang ada dalam handphone tu semua dibuka tengok kan. Jadi dia kurang menumpukan pengajian. Kurang menumpukan kepada pengajian. Apalagi kalau pengajian tu ramai orang. Tapi kalau semangat dia kuat, walaupun duduk belakang, kadang ada juga yang semangat kuat. Malahan kalau ditanya pun dia boleh jawab, walaupun dia duduk belakang. Malahan orang yang di depan ni kalau ditanya pun tak boleh jawab. Tertanya soalan dia tak jawab. Tengangur je tu kan. Tak apa benda yang masuk dalam kepala otak pun tak tahu. Tapi duduk depan. Yang di belakang pula dapat menumpukan perhatian. Tetapi lazimnya orang duduk belakang ni jaranglah. Kan? Kerana apa? Dugaan dan juga cabaran duduk belakang lebih hebat. Kan? Kerana dia punya pandangan dia lagi luas. Boleh tengok luar, kiri kanan dan sebagainya. Orang lalu je dia pandang. Orang melintas dia pandang. Kenapa? Dia punya pandangan tu luas. Kalau duduk depan, pemandangan tak luas. Dia hanya nampak tunggu je. Nampak tunggu, nampak kitab. Kan? Dia fokus kepada pengajian dia. Okay? Tapi yang duduk belakang ni biasanya senang nak balik lah, dia kata. Kenapa kau duduk belakang? Kerana senang nak balik, ustaz. Kalau sakit perut kau senang nak cabut balik. Kita berak sekejap. Lepas tu kan datanglah balik. Yo, kalau kau datang balik. Kau tak datang macam mana? Ni nak menunjukkan pada kita kurangnya kesungguhan orang itulah. Kurangnya kesungguhan itu. Dan kalau datang pun mungkin dia datang dah lewat-lewat dia datang. Orang dah penuh dalam masjid, suatu orang dah penuh baru dia datang. Orang yang cinta pada ilmu, dia akan cuba mendapatkan tempat yang terbaik dalam majlis itu. Duduk di depan sekali. Dia tak nak duduk belakang. Macam tu. Apalagi kalau segi nisbah pahala pun, duduk belakang ni pahala dia kurang sikit berbanding dengan duduk depan. Nak duduk depan pahala lebih. InsyaAllah lah. Baik. Jadi yang kedua, tuan-tuan, dia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala juga malu dengannya. Yang ini tidak memberikan ilmu yang banyak pada dia. Ilmu dapat, tapi tak banyak. Berbanding dengan orang yang duduk depan, dia mendapat kelebihan ilmu. Kemudian orang yang ketiga, tuan-tuan, maka dia terus berpaling daripada Allah, maka Allah Ta'ala juga berpaling daripadanya. Lelaki yang ketiga itu, dia mulanya datang niat nak belajar ilmu, tetapi disebabkan oleh tengok orang dalam masjid atau surau tu ramai orang,
Jadi dia rasa malulah. Dia merasa dirinya sangat rendah. Dan orang memperhatikan dia. Sedangkan orang tak perhatikan dia pun. Orang tak pandang, tak tengok muka dia. Orang fokus pada pengajian, bukan nak tengok muka dia. Tapi dia merasakan orang perhatikan dia. Dia merasakan si Mamat ni tak pernah nampak pun gitu. Si Ali ni tak pernah nampak pun. Tiba-tiba datang hari ni. Tak apa mimpi tak tahu. Mimpi bulan jatuh ke riba ke, mimpi nampak neraka ke, tak tahulah. Tapi bagi kita okey je, tak ada masalah. Dia nak datang, tak datang tak apa. Kan? Kalau dia tak datang, maksudnya kesungguhannya kurang lah. Dia hanya nak orang mendorong dia. Ada di kalangan kita ni kadang-kadang, kan, orang ni kita nak motivasi pada dia, baru dia nak datang. Orang ni kita nak kena jenguk dia, baru dia datang. Orang ni baru kita nak kena tegur dia, baru dia akan datang. Ada orang jenis tak perlu nak tegur pun. Kan, memang dia cari rumah Allah Taala ni, cari mana surau, mana masjid. Kita pun tu juga, kalau kita pergi mana-mana pun tuan-tuan, kita pergi ke rumah ke kawan kita ke, dekat Kelumpu ke, kan, dekat England ke dan sebagainya, kita pergi, biasa kita cari mana tuan-tuan? Masjid dengan surau. Masjid surau. Semana nak tunjuk pada kita tentang kecintaan kita kepada rumah Allah Taala. Ada tak kat sini pengajian? Kita tanya kan ke kawan kita, Rilah, ada tak sini ada pengajian? Siapa yang mengajar sini? Siapa ustaz dia? Siapa guru yang datang mengajar sini? Siapa penceramah yang datang sini? Kita akan tanya lah. Bagi orang yang tak cinta pada rumah Allah Taala, dia tak pernah bertanya pun. Dia tak pernah bertanya siapa yang mengajar. Dia tak pernah bertanya pun ada tak pengajian Quran kat surau ni, kat masjid ni. Dia tak pernah bertanya semuanya. Dia nak kita bagi motivasi dan perangsang pada dia. Dia nak kita pergi ziarah dia pula. Kalau kita dah pergi ziarah dia, dah tanya dia, barulah dia akan datang ke Allah Taala. Kalau tak, memang tak datang. Padahal ada pula kadang-kadang kita pergi ziarah pun dia pintu rumah pun dia tak buka. Pintu rumah pun tak buka. Kita kotuk ke pintu rumah, kita bagi salam ke, dia tak tahu je. Bukan dia tak ada dalam tu, ada. Dia ada dalam rumah. Tapi dia buat bangang macam tu. Kan? Tapi bila susah, bila payah, siapa yang dicari? Siapa yang dicari? Orang surau, orang masjid juga akan dicari. Mintalah datang, baca doa. Kan? Kita ada buat tahlil sikit, kan? Ada makan-makan sikit dan sebagainya. Kan? Kita tak ada penting pun bab makan tu, tak ada lah. Tapi bila orang dah jemput, kita cubalah sedaya upaya untuk menunaikan permintaan mereka lah. Walaupun dari segi komitmen kita pun banyak juga. Bukan kita tak ada komitmen. Masing-masing ada komitmen. Betul tak? Siapa yang tidak ada komitmen dalam dunia? Siapa yang tidak ada tugas tanggungjawab? Masing-masing ada tugas tanggungjawab terhadap isteri dan juga anak-anak, tempat kerja dan sebagainya. Baik, apakah penjelasan pada hari ini? Orang yang nak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang serius kepada ilmu dia. Jangan malu untuk belajar dan juga jangan malas. Jangan malu nak belajar dan jangan malas nak belajar. Mesti bersungguh-sungguh cari. Man jahada nafsi, barang siapa yang bersungguh-sungguh, nescaya dia akan berjaya. Siapa yang malas, dia tidak akan berjaya. Yang tunggu hanya orang nak ketuk dia. Orang nak ketuk dia, nak pukul dia, baru dia datang. Maksud ketuk ni mana kita bagi nasihat lah. Bagi nasihat, kejutkan dia, baru nak datang. Ada orang tak perlu nak kejut, saya cakap dia. Tak perlu kita nak pergi ziarah rumah dia, dia akan datang sendiri. Cari rumah Allah Ta'ala ni. Untuk kenapa? Memang dia tahu tugas dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian penuntut ilmu hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat. Sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Itu jiwa penuntut ilmu. Talabul ilmi ni. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Fardu ain ni wajib belajar. Kalau ilmu bab dunia ni tak fardu kifayah je. Bab kedoktoran fardu kifayah, bab engineering fardu kifayah. Bab bina rumah, kan, tukang bina rumah, fardu kifayah je. Ni dalam bab agama ni fardu ain.
Setiap afrad, setiap individu tu wajib belajar. Tak tahu pergi bertanya, kan? Kemudian sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk tambah ilmu. Tak perlu disuruh, tetapi dia memang sentiasa bersiap sedia untuk belajar apabila ada sahaja kesempatan. Nampak? Dia tak perlu disuruh. Tak perlu kita nak, kan, datang jenguk dia, tak perlu. Tak payah, dia tahu cari sendiri. Maka dengan kerajinan kesedaran yang besar ini, insya-Allah dia akan memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Manakala orang yang malas, patah semangat, tidak bersungguh-sungguh dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang ini jarang sekali dapat berjaya dalam usaha nak cari ilmu. Nampak? Orang yang malas belajar, kan, yang selalu patah semangat, tak bersungguh-sungguh, orang ni perlukan dorongan orang lain. Dia sentiasa nak tunggu orang dorong dia. Kalau orang tak dorong dia, dia tak akan bergerak. Dia tak akan bergerak, tak akan berganyak daripada kedudukannya yang selesa lah. Selesa, dia rasa selesa lah tu. Orang yang tak belajar ni, dia rasa selesa je, sonok je, kan. Tak perlu nak, orang kata, berkorbankan masa dia. Tak perlu nak, orang kata, nak start enjin motor, nak datang rumah Allah. Kalau dia start enjin motor, kan, datang Allah Ta'ala, kan, mungkin dia rasa enjin motor dia terkurang. Dia rasa enjin motor itu akan sia-sia lah, terkurang ataupun habis dengan sia-sia saja. Tapi dia tak merasakan kalau dia start motor, start kereta, pergi tempat lain yang jauh-jauh, tengok orang kata perlumbaan motor ke, GP, kan. GP dekat Sepang dan sebagainya, dia tak merasakan duitnya habis, malahan dia sonok pula. Dia tak rasa duit dia habis. Tapi kalau nak jenguk ke rumah Ta'ala ni, dia merasakan duit dia habis. Dia rasa duit habis. Apalagi kalau jumpa kata pengerusi, kan, kalau jumpa musi tu cakap ke dia, surau kita ni kapek dah lama, bolehlah sumbang-sumbang, dia kata. Kita tak, pengurusi tak paksa pun dia nak sumbang. Tapi dia merasakan macam pengurusi surau ni paksa dia. Paksa dia sungguh menyumbang duit untuk tukar kapet. Betul tak? Turun pasang aircon dan sebagainya. Kita tak ada paksa pun. Pengurusi pun tak paksa. Pengurusi hanya sebut je, bukan makna nak paksa, kan. Terpulanglah nak bagi ataupun tak bagi. Dia merasakan, kan, seseorang itu memaksa dia untuk memberikan sumbangan dan sebagainya. Tetapi duitnya, dia tak rasa pun rasa rugi kalau duitnya habis. Pergi tempat yang jauh, tengok hiburan sana, hiburan sini, tandingan sana, pertandingan sini, kan. Dia tak merasakan begitu, tuan. Kita janganlah jadi macam tu. Taklah kita, tuan-tuan, kita ambil timbang daripada hadis tadi lah. Mana ada 3 laki-laki, ya. Pertama, datang ke masjid, kan, masuk dalam masjid ataupun surau tadi dan cari tempat kosong. Yang kedua, lelaki yang masuk juga tapi duduk kat belakang, suka duduk kat belakang, corok-corok macam tu, kan. Mungkin dia rasa nanti, kan, ustaz akan tanya dia soalan. Dia takut nanti tak boleh jawab, maka dia rasa malu. Sedangkan ustaz tak ada tanya soalan pun pada dia. Biasa yang kena tanya tu siapa, tuan-tuan? Ustaz yang kena tanya. Penceramah yang kena tanya. Jarang penceramah tanya orang yang mendengar, orang yang datang tu. Tapi dia merasakan nanti kalau mungkin ustaz tanya dia tak boleh jawab, dia rasa malu. Jadi makna kurang ni bersungguh-sungguh nak cari ilmu. Yang pertama ni bersungguh-sungguh sangat. Yang ketiga pula langsung tak bersungguh. Datang saja kat luar, lepas tu pergi beredar. Kenapa? Kerana malu. Tengok orang ramai dalam rumah Allah Ta'ala ni. Patutnya tak perlu ada kita rasa malu. Malah kita lagi nak dapatkan ilmu, kan. Tengok orang ramai belajar ilmu, kita pun semangatlah nak belajar. Ini tak semangat, tuan-tuan. Bila nampak orang lagi tak bersemangat. Dia nak, kata, face to face saja, seorang dengan seorang je dengan ustaz tu. Bila ada mana ada masa ni ustaz ni nak, kan, nak seorang-seorang. Biasanya kalau ustaz ni kalau boleh ramai-ramai. Nak seorang ni susah sikit lah. Okay. Itu tentang hadis tadi. Kemudian kita masuk tentang soal jawab agama tu. Kita lihat tentang bab akidah dulu.
InsyaAllah yang mukadimah tu tuan-tuan boleh baca sendirilah. Baik, akidah. Bab akidah, soalan pertama. Apakah makna tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini soalan pertama tuan-tuan. Apakah makna tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tauhid diambil daripada perkataan Arab wahid, yang bermakna satu. Ia bermaksud menganggap sesuatu itu satu. Tauhid diambil daripada perkataan Arab, daripada wahid. Wahid mana satu ataupun esa lah. Bila kita mentauhidkan Allah, maksudnya kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul alim. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita terbayang tentang Allah ni, itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pecahan tauhid ni banyaklah. Kan, bila kita belajar bab tauhid, kita akan belajar tentang bab beriman kepada Allah. Kita juga akan belajar tentang bab beriman kepada Rasul. Kita juga belajar tentang beriman kepada para malaikat. Kemudian beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Kan? Beriman kepada apa lagi? Kitab-kitab. Semana ada 6 pecahan daripada rukun iman itu. Bila kita belajar tentang rukun iman, mana kita akan belajar tentang 6 perkara tersebut. Kan? Cuma bila kita beriman, kita belajar tentang beriman kepada Allah, banyaklah pecahan pula. Beriman kepada Allah pun banyak juga pecahan dia. Beriman kepada Rasul pula banyak pecahan dia. Beriman kepada kitab banyak pecahan, para malaikat dan sebagainya. Walaupun pada asalnya rukun iman tu 6 aja. Rukun iman tu 6 perkara. Tapi bila kita kupas satu-satu tajuk tu tuan-tuan, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, malaikat dan sebagainya, memang panjang lebar lah. Itu sebabnya ulama mengarang kitab-kitab tauhid ni berjilid-jilid. Kan, berpuluh kitab, beratus kitab dikarang oleh ulama-ulama tauhid. Tujuannya untuk supaya manusia ni faham tentang bab tauhid, bab akidah, bab beriman kepada malaikat, para Rasul dan sebagainya. Kerana beriman ni tuan-tuan, dia mesti dah orang kata beriman dengan dalil. Percaya berkenaan dengan dalil tadi. Bukan hanya percaya begitu saja. Percaya berserta dengan dalil, dengan hujah. Banyak orang kadang-kadang percaya tetapi dia tidak ada hujah. Percaya begitu saja. Kita naklah kita percaya dan juga kita ada hujah. Bila kita berdebat dengan orang pun kita ada hujah untuk nak debat orang. Kalau kita berdebat dengan Syiah pun kita ada hujah nak debat dengan dia. Dan kita bukan hanya berdebat begitu saja, kita tanpa ada hujah, tanpa tempat rujukan dan sebagainya. Itu sebabnya dalam bab akidah ni, tauhid ni kena kata 100%. Dalam bab tauhid tidak boleh orang kata 75% keyakinan, tak boleh. Apalagi kalau 50 keyakinan, tak boleh. Ataupun 25 keyakinan, lagi teruklah. Dia bab tauhid ni mestilah keyakinan kita itu 100%. Dalam bab fiqh boleh lagi 75% zan. Dia ada 4 pecahan tu, yakin, zan, waham. Kan? Dan yang bawah lagi tu memang tak percaya langsung lah, kan? Kan? Tingkatan dalam bab fiqh ni dalam 75% pun dah boleh pakai dah dalam bab fiqh. Itu namanya ilmu yakin. Itu namanya ilmu yakin. Okey. Lepas tu ilmu yakin, ainul yakin, hakun yakin. Dia ada 3 pecahan yakin, kan. Yang pertama iaitu ilmu yakin. Kita tahu saja tapi tak lihat lagi. Tahu tapi tak lihat. Kalau ainul yakin ni tahu dan lihat. Tahu dan lihat. Sedangkan hakul yakin tahu, lihat dan boleh rasa. Tahu, lihat dan boleh rasa. Contohnya dalam bab Kaabah lah. Ada orang ceritakan Kaabah ni macam ni bentuk dia. Sedangkan kita tak lihat pun Kaabah tu. Tak nampak pun Kaabah tu. Tak ada pun depan mata kita. Cuma orang balik daripada Mekah, dia akan ceritalah Kaabah tu macam ada bentuk dia. 4 segi, kan. 4 segi tepat. Kan, dia adalah dia punya kiswah dia macam-macam dah. Orang pun ceritalah tentang Kaabah tadi, macam mana bentuk Kaabah. Kan, dari kita yakin dan percaya apa cerita tadi, itu namakan sebagai ilmu yakin. Ilmu yakin, ilmu saja, ada ilmu saja tentang bab itu. Tapi nak cerita lebih tak boleh. Sebab apa? Kita tak boleh lagi.
Dan kita tak nampak dan kita tak koi. Kan? Gambar pun tak ada Ustaz kan? Tapi sekarang ni gambar apa ada kan? Yang kedua, tahap ainul yakin. Kita poi sana dah nampak Kaabah tu. Cuma tak boleh nak pegang lagi. Tak boleh nak pegang lagi tentang Kaabah tadi. Tengok daripada jauh lah. Mungkin sebabkan orang ramai berbusu-busu. Jadi kita tak tapik nak pegang Kaabah tu. Orang Arab tu pun pula dia belagak sikit. Kan? Dia jaga yang polis tu kan. Kita nak roket apa dia kotor gitu kan. Dia tak bagi kita roket. Itu namanya tahap ainul yakin. Yang ketiga ialah hakul yakin. Maknanya dia bukan saja percaya benda tu dan dia lihat benda tu dan dia boleh pegang pula. Boleh pegang pun. Oh macam ni Kaabah ni. Kan macam ni batu macam ni kasur kiswah dan sebagainya kan. Macam ni Hajar Aswad pun macam ni. Kan dia boleh merasai dan menikmati kan apa yang dia dah lihat dan dia tahu perkara tu sebelum ni. Jadi dalam bab fiqh ni betul jugalah. Kan kalau boleh kita sampai tahap kepada hakul yakin itu. Bukan saja tentang ilmu yakin, bukan saja ainul yakin, malahan pada tahap kepada hakul yakin. Yakin yang sebenar-benar yakin dia. Contohnya Allah Ta'ala, contohnya di akhirat besok kita semua akan dimasukkan sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Dalam dunia ni pula tuan-tuan, apa yang kita buat ni sentiasa dalam pemandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pahala dan adanya dosa. Ada pahala dan dosa. Orang yang tingkatan tahap orang kata beriman kepada Allah Ta'ala ni bukan sahaja sekadar ilmu yakin saja, malahan sampai hakul yakin itu. Dia merasakan sangat Allah Ta'ala perhatikan dia. Apa yang dia buat ni? Sebabnya ada perasaan takut dalam diri dia. Takut nanti terjerumus dalam dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tauhid tuan-tuan diambil daripada perkataan Arab wahid yang bermakna satu ataupun esa lah. Ia bermaksud menganggap sesuatu itu satu atau esa. Mentahirkan Allah Ta'ala bermaksud kita mengesakan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa yang mencipta alam dan yang wajib disembah itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam Islam tuan-tuan, Tuhan ini hanya satu saja esa. Berbanding dalam agama lain. Agama lain mereka mempunyai banyak Tuhan. Kan kadang-kadang sampai beribu Tuhan. Kan? Dalam konteks Islam ini, Tuhan tu dia tidak boleh banyak. Kerana apa? Bila Tuhan banyak, sudah tentu akan berlaku persekitaran. Perbelahan segi logik akal lah. Logik akal kalau kita fikirlah, kalau seandainya Tuhan tu banyak, Tuhan tu ada kuasa, sudah tentu Tuhan tadi akan sedikit sebanyak akan berlaku pergaduhan. Masing-masing nak tunjuk kuasa mereka. Malahan dalam dunia itu kalau kita perhatikan, orang dalam satu parti politik pun boleh bergaduh. Dia satu parti politik. Apalagi kalau banyak parti politik. Apalagi kalau banyak parti politik A, parti politik B, C dan sebagainya. Dan parti politik pun hari ni dia berkawan, besok dia boleh bergaduh. Hari ni dia bergaduh, besok dia boleh berkawan. Itu dalam politik. Itu dalam politik Kalau dalam banyak parti politik pun boleh bercakap, apalagi kalau dalam satu parti politik pun boleh bercakap, boleh bergaduh, nak dapatkan kuasa, nak dudukkan, nak jadi orang yang paling top kan dalam parti itu, apalagi kalau banyak parti. Dalam konteks ketuhanan ni tak boleh begitu. Allah Ta'ala ni mesti dia tunggal saja. Wahidul Qahar. Allah Ta'ala bersifat wahid esa, lagi yang qahar tu gagah lah, gagah, perkasa dan sebagainya kan. Jadi tidak ada boleh banyak Tuhan, mestilah satu Tuhan. Malahan ada pula ayat menyatakan kalau seandainya ada dua Tuhan akan rosak alam akan rosak, hancur binasa, disebabkan masing-masing nak tunjukkan kuasa masing-masing lah. Macam tu. Dan kemungkinan satu lagi, kadang-kadang tidak ada kesepakatan di dalam mencipta sesuatu. Contohnya, mungkin mereka boleh bersepakat dalam satu perkara. Contohnya nak menciptakan seorang lelaki bernama Zaid. Tuhan A dengan Tuhan B masing-masing dah setuju nak mencipta seorang lelaki bernama Zaid. Tetapi dalam penciptaan tadi mungkin Tuhan A nak menjadikan si Zaid ni kulit dia hitam.
Tuan B nak jadikan si A ni, si Zaid ni kulitnya putih. Betul tak? Mungkin akan ada berlaku lah perbalahan situ. Macam mana nak sifatkan Zaid ni? Macam mana kita nak rupakan Zaid ni? Walaupun dua-dua Tuhan ni bersetuju nak jadikan Zaid itu, tetapi dalam nak mencorakkan Zaid itu macam mana? Kriteria Zaid itu macam mana? Macam mana kriteria dia? Ciri-ciri yang ada pada laki-laki bernama Zaid itu macam mana? Nak jadikan dia pandai ke nak jadikan dia bodoh? Nak lahirkan dia di mana? Di India ke di Malaysia? Di Bangla dan sebagainya. Nak lahirkan dia di mana? Jadi akan berlakulah perbalahan kalau banyaknya Tuhan itu. Jadi kita dalam Islam ni tidak boleh banyak Tuhan. Mestilah satu saja pemimpin, mestilah satu Tuhan. Macam tu. Yang kedua, apakah makna syirik dan berapa pembahagian syirik? Jawapannya, syirik ialah kata lawan bagi tauhid. Syirik bermaksud menyekutukan Allah, iaitu dengan melantik Tuhan yang lain sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada daripada segi aspek rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Asma wa sifat. Jadi Ustaz, syirik berbeza dengan tauhid. Kalau tauhid itu kita mengesahkan Allah. Syirik ni lawan dia. Syirkun. Syirik ni mana lawan dia, mana menyekutukan Allah. Menyamuk Allah Ta'ala itu dengan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya Allah Ta'ala makan dan minum. Boleh ke? Tak boleh. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak makan dan tidak minum. Allah Ta'ala tidak makan, tidak minum. Sedangkan manusia makan dan minum. Jadi kalau kita menyerupakan Allah Ta'ala ini makan dengan minum, jadi menyerupakan Allah. Dalam agama lain, kadang-kadang mereka beri makan kepada Tuhan. Ada istilahnya beri makan pada Tuhan lah. Mereka buat patung Tuhan. Lepas tu patung tu tercogok macam tu. Lepas tu mereka akan beli buah-buahan tu ataupun ayam golek dan sebagainya, dan letakkan pada Tuhan itu supaya Tuhan itu makan. Supaya Tuhan itu makan. Walaupun hakikatnya Tuhan tu tak makan pun. Memang tak luak pun makanan tu kalau letakkan di situ. Padahal makanan itu kemungkinan besar selama kelamaan dia akan rosak, dia akan busuk dan sebagainya. Kalau buah tu dia akan busuk. Kalau ayam tu mungkin dicuri oleh orang lain. Dah mana pencuri datang, curi ayam tadi kan. Kalau pulut kuning pun mungkin dicuri oleh orang lain lah. Manusia yang akan curi. Ataupun mungkin binatang yang akan curi. Ayam golek tadi dan sebagainya. Jadi hakikatnya Tuhan tadi pun tak makan. Tetapi manusia menyamakan sifat Tuhan tadi seperti mana manusia yang perlukan kepada makan dan perlukan kepada minum dan sebagainya. Ini tidak boleh dalam konteks Islam lah. Kan? Kerana Allah Ta'ala itu macam sebut tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang boleh serupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia, kalau Tuhan tu boleh makan dan minum, samalah seperti makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala itu ialah khalik. Kita adalah makhluk. Khalik mana pencipta. Khalikun, kha alif lam qaf, khalik. Kita ni makhlukun, mim kha lam waw qaf, makhluk. Makhluk mana benda yang dicipta. Kita bukannya pencipta, kita adalah benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dalam satu konteks dalam bab dunia ni ialah contohnya mereka cipta kereta, mereka cipta rumah, desain kereta, rumah dan sebagainya kan. Walaupun dari segi zahiriatnya kita menghukumkan manusia itu yang membuat, tetapi hakikatnya adalah Allah Ta'ala juga. Kerana ilmu yang ada pada manusia ialah ilmu pemberian daripada Allah Ta'ala. Sedikit saja ilmu tadi ditarik oleh Allah Ta'ala, sudah itu manusia pun terpinga-pinga. Macam mana nak buat rumah tadi? Tiba-tiba Allah Ta'ala menghilangkan ingatan dia buat rumah, buat desain kereta dan sebagainya. Maka dia pun tak boleh nak buat. Sikit saja nikmat ditarik oleh Allah Ta'ala kan. Baik. Jadi syirik ialah kata lawan bagi tauhid. Syirik bermaksud menyekutukan Allah, iaitu dengan melantik Tuhan yang lain sama seperti Allah, sama ada dalam aspek rububiyah dan juga uluhiyah. Rububiyah ni mana ketuhanan, uluhiyah pun ketuhanan juga. Walaupun daripada satu konteks ada perbezaan antara uluhiyah dan rububiyah lah. Ada perbezaan. Tapi kalau kesepakatan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, uluhiyah rububiyah benda yang sama je.
uluhiyah dan rububiyah benda yang sama. Walaupun ada sebahagian lain mendakwa rububiyah ni lain, uluhiyah lain. Dia kata rububiyah ni ialah pada orang kafir pun ada sifat ketuhanan. Kerana berdasar mereka berpadukan kepada ayat Allah Ta'ala sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakununa Allah. Kalau ditanya kepada orang kafir itu siapa yang mencipta langit dan bumi, maka mereka menjawab Allah. Malahan ada kafir, orang kafir pun kalau ditanya siapa yang buat langit bumi, dia kata Tuhan Allah. Tuhan Allah yang buat. Mereka yakinlah dalam konteks itu. Tapi dalam konteks penyembahan kepada Allah mereka tak ikut pun. Mereka hanya dalam konteks begitu saja. Dia percaya tentang Tuhan Allah mencipta, Tuhan Allah yang menciptakan hujan, Tuhan Allah yang menciptakan air, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka percaya dalam konteks begitulah. Tapi dalam konteks penyembahan syahadah mereka tak syahadah pun. Kerana kita nak jadikan orang Islam misi bersyahadah. Tanpa syahadah maka tidak tertakluklah, terikatlah hukum Islam pada dia. Hukum Islam tidak terikat pada dia kan. Dia bolehlah tak nak buat ke tak nak buat apa tu pulang pada dia lah, kerana dia Islam. Tapi bila seorang itu telah bersyahadah, maka tertakluklah hukum Islam pada dia. Solat, puasa, zakat dan sebagainya wajiblah dia kena buat, kena laksanakan. Jadi pada kata sebagai ulama, uluhiyah rububiyah benda yang berbeza-beza. Benda berbezalah. Uluhiyah lain, rububiyah lain. Uluhiyah ni hanya kepada orang yang beriman saja dikata. Sedangkan rububiyah pada orang kafir. Mana orang kafir pun ada percaya pada Tuhan juga. Berdasarkan pada ayat tadi, wala in sa'atuhum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya tentang orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Sebabnya ada ciri-ciri ketauhidan pada diri mereka. Kalau kita tinjau daripada satu sudut dah. Tetapi dalam konteks penyembahan tidak ikut. Itu tak boleh. Kerana iman itu kan, kalau ikut pada definisi iman, ikrar bil lisan, iz'an bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil jawarih. Kan? Membenarkan dalam hati kita, lepas tu kita tuturkan dengan lidah kita dan kita amalkan dengan anggota badan kita. Baru dikatakan orang beriman. Kalau hanya sekadar kita menyatakan dalam diri kita, dalam dada saja, dalam hati saja beriman, sedangkan hakikatnya, lahiriannya kita tidak begitu, maka tidak dikatakan orang beriman. Bolehkah kalau kita kata dia beriman sedangkan dia sembah patung, dia sembah batu dan sebagainya, dia sembah pokok, bolehkah kita katakan dia beriman? Oh, dia beriman tu Ustaz, dalam hati dia beriman. Boleh tak kita cakap macam tu? Sudah tentu tak boleh. Betul tak? Kerana iman ni bukan hanya sekadar dalam dada saja, dalam hati saja. Mesti dizahirkan keimanan tadi, mesti diamalkan. Gitu. Atau asma wa sifat. Asma wa sifat ni mana nama-nama Allah Ta'ala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita jangan menyekutukan nama-nama Allah Ta'ala tadi dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan nama-nama ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga ulama berpandangan bahawa segala nama-nama yang ada di alam ini semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Gunung ganang, bukit bukau, kan, batu dan sebagainya. Segala nama-nama yang ada dalam alam ini semuanya menzahirkan segala sifat-sifat yang ada, sifat-sifat kekuatan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian 3 pembagian syirik. Syirik terbagi pada 3. Pertama, syirik akbar, iaitu syirik yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, seperti menyembah orang mati. Menyembah orang mati. Syirik yang mengeluarkan seorang daripada agama Islam, mana murtad lah, istilah kita ni murtad. Seperti menyembah orang yang telah mati. Orang yang mati apa nak sembah? Orang hidup pun kita tak boleh sembah tu kan. Orang hidup pun tak boleh nak sembah, apalagi kalau mati. Habis dalam dunia tu kan, orang menyembah sultan macam mana? Kita sembah sultan itu bukan makna kita mendakwa dia sebagai Tuhan. Kita sembah dia sebagai tanda penghormatan pada dia saja, bukan anggap dia sebagai Tuhan. Kalau kita anggap dia sebagai Tuhan, itu yang boleh syirik, murtad, keluar daripada Islam. Kita
beri penghormatan pada dia disebabkan oleh kuasa yang ada pada dia lah. Kan orang yang ada authority, contohnya kan dalam satu negara mesti ada seorang ketua kan, ketua atau sultan kan, raja. Kalau dulu pun ada juga. Dalam Islam pun ada juga raja. Kan? Di Arab Saudi pun ada raja juga. Pergi Arab Saudi tu ada raja kan. Mana banyak dalam negara kan menggunakan konsep raja. Konsep raja. Ada yang tak ada raja pun. Mereka hanya ada contohnya ketua negara saja. Ataupun Perdana Menteri ataupun presiden. Presiden atau menteri. Mereka tidak ada sultan. Tapi kita ni ada sultan. Salah satu daripada sultan ni kelebihannya ialah menjaga Islam. Menjaga agama Islam. Itu kelebihan yang ada pada sultan itu. Okay. Dalam tasawuf pun ada sultan. Sultanul Aulia. Sultanul Aulia. Dalam konteks tasawuf pun ada. Kan wali sultan. Wali sultan pun pernah dengar tak wali sultan? Wali sultan ni ialah seseorang yang perempuan yang tidak ada wali bagi dia. Perempuan nak kahwin tapi wali tak ada. Wali tak ada. Kan sama ada wali dia dah meninggal dunia semua, tak ada wali nasab lagi, atau mungkin dia sebelum tu dia bukan Islam, masuk Islam. Ayah tak ayah tak masuk Islam. Abang tak masuk Islam, dia seorang masuk Islam. Dia seorang perempuan, dia nak kahwin. Maka dia perlukan wali sultan. Namanya wali sultan. Itu pentingnya sultan dalam konteks Islam kena ada juga. Kerana dalam bab agama pun, dalam bab fiqh pun ada penggunaan sultan itu. Contohnya wali sultan. Ada penggunaan dia. Wali sultan ini digunakan kepada perempuan-perempuan yang tidak ada wali. Tetapi dia perlu berkahwin. Dia nak kahwin tapi dia tidak ada wali. Maka menggunakan wali sultan namanya. Kita tak menggunakan wali Perdana Menteri, tak ada. Kita tak menggunakan wali presiden, tak ada. Presiden itulah wali saya kan. Ataupun orang kata Perdana Menteri itulah wali saya. Tidak ada. Tidak ada istilah begitu. Yang ada istilah ialah wali sultan. Maknanya sultan itulah sebagai wali dia. Kenapa? Kerana dia tidak ada wali. Sultan pula dia pun tak ada masa nak jadi wali pada dia. Dia turunkan kuasa dia kepada hakim mahkamah. Hakim mahkamah bukan tak ada masa nak jadi wali pada kita. Maka dia turunkan kuasa itu kepada qadi di pejabat agama. Qadi di pejabat agama. Jadi qadi itulah yang akan menjadi wali dia bila dia nak berkahwin. Yang mana pada asalnya qadi itulah menggunakan wali sultan. Wali sultan. Asalnya wali itu adalah sultan. Wali sultan itu merupakan wali dia kepada perempuan yang tidak ada wali di dalam bab pernikahan ataupun perkahwinan. Baik, kemudian tiga bahagian syirik. Syirik akbar, syirik yang melakukan seseorang pada agama Islam seperti menyembah orang mati kan, ataupun benda-benda yang lain lah yang tidak bernyawa, batu, pokok kan, bukit, air ke apa ke, matahari. Dulu pun ada orang menyembah matahari, bintang dan sebagainya. Seperti Raja Balqis. Raja Balqis kan isi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Asalnya Balqis itu menyembah matahari. Dia menyembah matahari kan. Akhirnya setelah kata Nabi Sulaiman berdakwah pada dia, akhirnya masuk Islam dan berkahwinlah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian B, syirik asghar. Syirik asghar ialah syirik yang menjadi wasilah yang membawa kepada syirik akbar dan ada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, cuma tidak membawa kepada keluar dari Islam. Contohnya percaya kepada tangkal azimat, bersumpah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagainya lah. Ini dikatakan sebagai syirik asghar, syirik yang kecil. Syirik kecil ni dia tak nampak sangat. Dia tak nampak sangatlah macam syirik asghar. Kalau syirik asghar nampak orang tu sembah patung dan sebagainya kan. Itu syirik asghar. Kalau syirik asghar, syirik kecil ni, dia tak nampak sangat. Tapi sebenarnya dia syirik. Contoh penggunaan tangkal, pakai tangkal kan. Dia percaya pada tangkal tu. Tangkal itulah yang boleh beri kekuatan pada dia. Ataupun dia percaya pada batu cincin ke apa kan. Dia percayalah dengan batu cincin ni dia dapat kaya dan sebagainya. Dia boleh kaya raya kan, duit banyak dan sebagainya. Dia percaya pada batu tu.
Kalau tak ada batu tu, dia rasa hidup dia akan sempit. Dia akan sempit. Dia tak percaya tentang kuasa Allah Ta'ala. Dia percaya pada batu. Contohnya mempercayai tangkal azimat, bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, ataupun dengan sebagainya, bersumpah dengan Al-Lata, Al-Uzza, patung berhala dan sebagainya. Kemudian yang syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang berbentuk amalan hati seperti riya dan sum'ah dalam setiap amalan yang dilakukan. Ini dikatakan syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi. Dia macam syirik asrar, syirik kecil juga. Tersembunyi kan, tak nampak. Tapi khafi ni lebih pada dalaman kita lah, hati kita. Contohnya perasaan riya, sombong, takabur kan. Itu syirik dalam hati. Mana dia buat amalan tadi kerana manusia, buat amalan kerana manusia. Nabi SAW pernah bersabda, meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia adalah termasuk dalam perkara riya. Kan? Kemudian beramal pula kerana manusia termasuk dalam perkara syirik, kata Rasulullah SAW. Dua-duanya memang tak boleh. Kita beramal kerana manusia pun tak boleh. Kerana meninggalkan amalan kerana manusia pun tak boleh. Kenapa kau tak buat? Alah, nanti orang pandanglah saya, orang perhatikan saya, pun tak boleh juga. Kita buat tu kerana manusia ke? Kita tinggal satu benda kerana manusia ke? Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan satu benda pun kerana Allah. Jangan kerana kita malu ke orang maka kita tinggalkan benda tadi. Ataupun mungkin kerana kita nak nama maka kita buat benda tu. Dua-duanya tidak dibenarkan dalam konteks Islam lah. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi sebut meninggalkan amalan kerana manusia adalah termasuk dalam riya. Kan, buatkan amalan kerana manusia pun termasuk dalam syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi dua-dua tadi naklah kita meninggalkan. Apalagi macam riya ataupun sum'ah. Sum'ah ni maksudnya memperdengarkan amalan kita pada orang lain. Contohnya malam tadi aku sembahyang tahajud 20 rakaat. Orang tak tanya pun. Tiba-tiba dia cakap. Orang tak tanya pun. Ataupun akulah yang sumbang kapet kat surau tu. Kalau tak adalah aku sumbang, tak tahulah apa nak tiba pada surau tu. Mungkin orang akan cedera parah sembahyanglah surau tu kerana kapet dia koreh warna, berdarah-darah lah kaki, lutut dan sebagainya. Saya lah yang menyumbang. Dia pun hebohkan satu kampung, satu taman heboh. Kan? Tulis pula dalam FB dan sebagainya. Kan? Ini namanya sum'ah. Mana kita memperdengarkan amalan kita pada orang lain. Orang tak tanya pun, tiba-tiba dia cakap. Kan? Kalau orang tanya tu lainlah. Alhamdulillah ada rezeki Allah Ta'ala sikit. Adalah sebagi sikit semangat kan. Dia tak sebut pun jumlah dia. Ada orang kadang-kadang sebut jumlahnya. Berapa ribu? 20,000. Kalau tak ada 20,000 tak tahu apa jadi Abang Mazin tu. Kan? Contoh kan? Itu namanya sum'ah. Sebab maknanya kita sibuk menceritakan amalan kita pada orang lain. Ini pun boleh membatalkan amalan kita dan pahala amalan kita habis tentu je. Gitu. Kemudian soalan ketiga, saya berasa muskil dengan suatu perbuatan penduduk yang dilakukan di kampung saya. Penduduk kampung mengadakan suatu perayaan menyembelih lembu atau kambing, lalu dihanyutkan ke laut. Nampak? Menyembelih lembu atau kambing lalu dihanyutkan ke laut. Mereka pendapat bahawa perbuatan itu menyelamatkan mereka daripada gangguan jin dan juga penunggu laut atau hantu laut. Boleh jelaskan jawapannya tuan-tuan? Macam mana? Perbuatan ini adalah haram dan termasuk dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang Islam wajib menyembelih haiwan ternakan hanya dengan niat kerana Allah. Okay, bila kita sembelih binatang, korban dan sebagainya, kita niat kerana Allah Ta'ala. Sampai itu kita niat untuk yang siapa yang berkorban lah. Tak? Siapa yang berkorban itu kita niatlah supaya pahala dia sampailah pada orang berkorban tadi. Tak? Macam tu. Kemudian disunatkan menyebut nama Bismillah. Bismillah. Tak perlu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu. Kenapa tak perlu disambung Ar-Rahmanir-Rahim? Kerana di situ Ar-Rahim contohnya ada perasaan, jatuhnya kasih sayang.
Orang menyembelih dia tak ada polisi sayang. Alah sayanglah nak sembelih kambing ni kan. Jinak kambing ni kan. Baik kambing ni. Saya tak ada menyelongkar sana, tak ada menyelongkar sini. Ada sebuah kambing ni dia suka menyelongkar. Kan, masuk dalam porak orang, makan ubi orang, kan, makan sayur orang, habis semua disapu kan. Ni namanya kambing dogi namanya kan. Kambing dogi dah susah nak terima nasihat orang lain. Siapa yang susah terima nasihat orang lain sama macam kambing. Kambing dogi susah nak terima nasihat orang lain. Okey. Jadi sunatkan menyebut bismillah sahaja ketika sembelihan dilakukan. Bahkan ada mazhab yang berpendapat hukum menyebut nama Allah bismillah adalah wajib. Bismillah adalah wajib. Ada sebagian ulama yang kata mesti sebut bismillah. Ar-Rahman Rahim tak perlu sebut. Ar-Rahman maknanya pemurah, Ar-Rahim maknanya penyayang lah. Kan, dalam bab konteks menyembelih ni tak perlu disebut Ar-Rahman Rahim itu. Kerana orang menyembelih ni mestilah jiwa dia kental. Ada orang dia tak boleh tengok darah. Tengok darah pingsan. Tengok darah pingsan. Dia tak boleh tengok darah. Itu sebabnya kalau ada orang menyembelih pun dia akan cabut lagi. Dia jauh duduk kan. Gitu. Dah selesai kan, daging dah potong kan, dah lapar semua kan. Dia datang ambil daging je. Dia datang ambil daging tu kan. Dia daging tak? Tapi bila saya sembelih dia tak boleh nak tolong. Memang dia tak boleh tengok darah. Ataupun memang dia pengelat, ada juga mengelat. Dia malih. Dia tahu ambil daging gitu kan. Tapi janganlah macam tu kan. Datanglah potong royong sama-sama, betul tak? Lapah daging tu potong siang kan. Macam tu. Siapa yang pakar dalam bab tulang, potonglah tulang. Yang pakar dalam potong daging jelah. Yang pakar melapah jelah. Ikutlah kepada pakaran masing-masing, betul tak? Tak paksa pun. Kemudian daging disembelih dengan cara di atas tak boleh dimakan. Mana kalau disembelih tadi kena berhala, tak boleh makanlah. Sekalipun ketika disembelih disebut nama Allah. Walaupun waktu disembelih itu sebut bismillah. Tapi dalam hati dia niat nak bagi makan pada berhala, patung berhala, kepada hantu, penunggu laut jadi kan. Dia sembelih binatang tu untuk nak bagi makan pada penunggu laut. Sedangkan penunggu laut pun tak makan pun. Bau pun dia tak ambil. Sebab dia makhluk jin kan. Mana dia tak makan pada benda macam tu. Kalau jin dia hanya makan tulang. Dia makan tulang saja. Tu makanan jin tulang. Dia tak makan daging dia. Daging tak makan. Yang makan daging ni manusia lah. Macam tu. Hal ini demikian kerana niat sembelihan tersebut bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita sembelih itu naklah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah lah kita akan mendapat pahala insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So cukuplah sekadar tu pembahasan permulaan kita pada pagi ini. Mana ada 3 soalan yang kita jawab. Dan insya-Allah akan datang kita masuk bab yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan, sebarang pertanyaan ada tak? Ada tak? Mana? Ada? 110. Okey. Rasa dia punya kata tu dia dengar ikan buat yang kambing tapi dia kan bagi orang Islam ni lah. Tapi dia nak dia kan itu satu dia jaga orang satu je kan. Tahu dia ke? Haramlah kita bersembelih. Haramlah sembelih untuk dia. Kan kita membantu pula dia kan. Buat apa? Dia nak buat apa? Mayang dia lah. Oh, sembahyang dia. Betul tu dia kan. Kalau Islam tu. Dia kambing makan. Oh, 9 punya datuk. Oh, 9 punya datuk. Oh, orang datuk tu gaib lah.
Penunggu lah tu. Sama juga macam tadi. Sama juga macam tadi. Macam bagi makan penunggu laut kan. Sama jugalah. Tak boleh lah, haram lah perbuatan tadi. Kita janganlah bantu dia pula. Kita pula nak semoleh untuk dia. Haram lah kita bantu dia. Haram lah, berdosa. Kita tolak lah. Kalau dia nak je lah orang lain siapa tu kan. Tapi kalau kita tahu dah faham, tak perlulah kita nak tolong dia apa-apa. Kalau dia nak sembelih, dia sembelih sendirilah. Tak kau kan. Itu. Tak perlu nak bantu dia. Sama macam tadilah yang soalan nombor 3 tu sama juga. Beri makan hantu penunggu laut dan sebagainya. Sebab hakikatnya jin biasanya lah kata jin lah. Jin tu dia tak makan pun daging, dia makan tulang aja. Kerana itulah hakikat makanan jin, tulang. Tulang binatang yang telah pun disembelih. Kan, dia tak makan tu. Yalah, alam gaib lah, tak nampak. Dalam alam gaib mana kita nampak? Kau nampak dia makan tulang tu, tuan pun pesan. Kalau nampaklah tulang tu, lagi pula orang yang bukan Islam lagi berebut dia pergi ke situ. Lagi macam-macam dia minta ke situ. Nak yolah, adulah ke situ dia tu. Lagi berebut dia minta nombor lah macam-macam. Kau Islamnya orang kita punya juga. Kan? Minta nombor. Nampak nombor pokok besar kan? Kubur lama kan? Nampak. Mulalah. Kan menurun. Istilah kita ni istilahnya menurun. Kan? Bawa orang kata ayam golek, pulut kuning. Dengan tujuan untuk nampak nombor lah. Itu pun syirik juga Allah Ta'ala. Haramlah kita nak bantu tolong. Macam tu. Baik, ada soalan lagi? Habis okey, sekali. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fataya alim nawlana qulubana bi fataqatan arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan masum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum. Mesti kena beli mic baru lah. Beli mic ni, dengar tu. Encik zaman pun nak. Ada. Ada 2 lagi Ustaz. Niha 1. Amir. Bila bagi bila datang bawa